اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 1. Muka surat 1. Cuba. Tebal big masing-masing. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattah al-fattahil jawadi al-mu'ini ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ibad. Alhamdulillahil fattahil jawad al-mu'ini ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ibad. Wa ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna darul khulud. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmud. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihil amjad. Salatan wa salaman afuzu bihima yaumal ma'ad. Syajak dia tu kan, ujung sama bunyi tu. Syajak dia panggil. Macam surah Al-Kautsar tu nah. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Tu syajak dia panggil. Sininya Al-Fattahil Jawad man ikhtarahu minal ibad tudkhiluna darul khulud sahibul maqamil mahmud wa ala alihi wa ashabihil amjad afuzu bihima yaumal ma'ad. Cuma satu je jatuh. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihil amjad. Tak ada al-amjad. Waktu itu tambah situ. Dalam hak asal ni ada. Dalam hak i'anatut talibin ni ada. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihil amjad. Alif alif lam alif mim jim alif dal al amjad. Buat mana? Buat benda ni. Huruf Y terbalik tu kamu panggil. Y terbalik tu. Dia jatuh satu perkataan. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihil amjad. Tapi dalam terjemahan pun tak ada al-amjad tu. Tak ada. Dia nak sama ujung tu. Tu ada jatuh situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil jawad. Huraian bismillah, alhamdulillah, maghrib tadilah. Maghrib tadi sesara dah. Ni kita sebab dia mukaddimah kitab kita ni agak panjang sedikit. Nak siapa nak masuk kitab muka surat berapa? Muka surat 9. Tapi mukaddimah dia ni di awal kitab ni kita kan tak jumpa dalam kitab-kitab yang lain ni.
Ni kena, sebab kita biasa duk ngaji mana-mana kitab pun dia ada mukadimah permulaan dianya, huraiannya. Dalam ni comel, walaupun mungkin panjang sedikit. Cuma kita hak bismillahirrahmanirrahim tu kita tak hurah dah lah. Dalam kitab kita ni muka surat 1 atas sekali bismillahirrahmanirrahim. Kemudian muka surat 2, cuba balik muka surat 2, petok yang kedua daripada atas. Ni sebut petok dah ni, tak sebut baris berapa ni, sebut petok, perenggang dah. Petok perenggang sama dah. Tengok perenggang yang kedua tu ada pula bismillahirrahmanirrahim. Acak kali bismillah. Tengok tu, bismillah yang kedua tu di dalam kurungan. Dalam kurungan kitab lain. Dalam kurungan tu kitab lain, nama kitab tu Qurratu Ain. Dalam kurungan. Semua sekali ni huraian dia Fathul Mu'in. Ni Fathul Mu'in. Jadi kita muka surat 1 ni bismillahirrahmanirrahim, Fathul Mu'in. Jadi muka surat 2 tu dalam kurungan tu ada bismillahirrahmanirrahim, tu Qurratul Ain. Muka surat 3 petok yang kedua daripada atas, alhamdulillahillazi hadana lihaza. Ada alhamdulillah pula sekali lagi, itu alhamdulillah Qurratul Ain, kitab lain. Jadi Qurratul Ain ni matan dia panggil. Semua yang kita nak baca ni Fathul Mu'in, ini syarah dia panggil. Tapi antara Qurratul Ain dengan Fathul Mu'in ni pengarang tuang yang sama. Zainul Abidin bin Abdul Aziz Al-Malibari, ini India. Pengarang yang sama. Cuma pengarang Syekh Zainuddin ni Al-Malibari ni dia buat Qurratul Ain terlebih dahulu dalam kurungan reka tu. Kemudian barulah dia sendiri yang menghuraikan balik. Dia menghuraikan balik. Sebab kadang-kadang matan, ringkasan tu kemudian ada huraian, ada syarah, terkadang orang lain-lain. Jadi matan ringkasan ni orang lain pengarangnya. Kemudian ada pula orang kemudian ambil inisiatif, apa panggil? Inisiatif dah. Panggil apa inisiatif kalau bahasa kita? Usaha pula nak menghuraikan atau syarah dia panggil. Nak menghuraikan orang kemudian. Sebab apa? Bila matan diringkas, syarah dia baru luas. Kita orang Melayu, kita rekah dah, boleh tak rekah lagi? Dia kata besar panjang tu. Rekah dah tak panjang mana, dia suruh rekah lagi. Ni orang Melayu. Ni dia syarah pula daripada Qurratul Ain dalam kurungan tu. Tuang yang sama dia pun buat syarah. Nama kitab yang kita baca ni Fathul Mu'in. Fathul Mu'in. Yang mana kitab Fathul Mu'in ni 982 Hijri sudah Fathul Mu'in. Kemudian Fathul Mu'in ni pula ada syarah dia pula, I'anatul Talibin. Ni I'anatul Talibin. I'anatul Talibin ni ni 1300 Masihi. I'anatul Talibin. Ni kemudian ni tuang lain, I'anatul Talibin. I'anatul Talibin syarah pula kepada Fathul Mu'in. Jadi Fathul Mu'in kalau Arab terbatu je. Terbatu je. I'anatul Talibin huraian dia ni ada 4 kulit. Ada 4 butir, 4 juzuk dia panggil. Huraian I'anatul Talibin. Jadi kebanyakan saya ambil huraian adalah huraian yang ada dalam kitab I'anatul Talibin. Dia bagi kitab I'anah.
Rumi dia tulis nampak saya ada apa dalam tu, tulis i'anah. Tapi ejaan dia tu macam mana cara dia eja. Tu syarah kepada kitab yang kita baca ni, Fathul Mu'in. Yang mana Fathul Mu'in kitab yang kita baca ni syarah kepada, syarah tu huraian lah, huraian kepada hok dalam kurungan-kurungan. Tu Qurratul Ain nama kitab. Cuma Qurratul Ain tuang dia dengan Fathul Mu'in tuang yang sama. Adapun I'anatul Talibin As-Sayyid Al-Bakri tu orang lain lah pulaknya. Tu 1300 Hijri. I'anatul Talibin. Fathul Mu'in ni 982 Hijri. Mana 300 tahun jugalah baru disyarahkan dengan I'anatul Talibin. Cuma ceritanya ada bismillah, kemudian alhamdulillahil fattah, kemudian dalam tu ada bismillah pula musrat 2, musrat 3 ada alhamdulillah pula. Tu hak musrat 2, musrat 3 bismillah alhamdulillah hak Qurratul Ain. Ni bismillah alhamdulillah hak Fathul Mu'in. Alhamdulillahil fattahil jawad. Terjemahan dianya segala puji, segala puji. Alhamdu tadilah lafaz perkataan alhamdu ni mufrad menunjukkan atas satu pujian. Tapi alif lam, alhamdu dipanggil alif lam lil jinsi. Lafaz mufrad apabila masuk alif lam lil jinsi maka terbatal makna mufrad tu. Mana apa? Jenis pujian. Segala pujian. Segala pujian bagi Allah. Tertentu bagi Allah. Allah mana? Al-mu'ini 'ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ibad. Kita baca dah tadi hok dalam Arab dah. Pakai terjemah belaka dah. Yang maha pembuka jalan. Al-Fattah diterjemah dengan yang maha pembuka jalan. Al-Fattah. Al-Fattah ni di antara nama Tuhan yang 99. Dermawan. Al-Jawadi. Al-Jawad diterjemah dengan dermawan. Al-Jawad ni bukan nama Tuhan. Al-Jawad diterima dalam i'anah ni as-sakhi, mana boroh. Boroh. As-sakhi mana boroh. Dermawan lah, Tuhan yang maha boroh. Tapi Al-Jawad ni bukan termasuk dalam asma Tuhan hak 99. Tak masuk dalam asma Tuhan yang 99. Walaupun ada pandangan taif mengatakan Al-Jawad ni pun nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia nama Allah, kita maklum 99. Tapi ada pandangan mengatakan nama Allah ni 150 pun ada. Tapi pandangan yang muktamad 99 sebab nama Tuhan adalah tauqifiyah. Tauqifiyah mana apa? Hak mana hak disebut pada syarak, hak disebut oleh syarak tu je kita letak sebagai nama Allah. Jangan duduk reka-reka lah nama yang lain. Tapi setengah pandangan dah. Kalau kata Jawad ni maknanya boroh, boleh nama Tuhan, Tuhan yang maha boroh. Lepas tu nama Tuhan, nama Tuhan Al-Jawad. Itu pada pandangan yang mengatakan nama Tuhan ni bukan terhenti 99. Tapi pandangan muktamadnya nama Tuhan hak dinyatakan oleh Allah Ta'ala setakat 99. Jangan duk tambah-tambah. Tauqifiyah dia panggil. Mana apa? Terhenti sebagaimana yang dinyatakan oleh syarak. Jadi Al-Jawad ni kalau ikut pandangan yang muktamad, nama Allah 99, Al-Jawad tidak termasuk dalam asma nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia makna Al-Jawad ni maknanya Tuhan buat perkara yang sepatutnya kepada mereka yang sepatutnya dengan tidak ada sebarang tujuan. Ni Al-Jawad. Tuhan buat satu perkara yang sepatutnya
bagi mereka yang sepatutnya dengan tidak ada sebarang tujuan. Itu al-jawad. Kita buat kadang-kadang benda tu tak sepatut kita buat. Kadang-kadang benda tu sepatut kita buat, kita buat tak kena kepada orang yang sepatut kita buat. Terkadang kita buat benda yang sepatutnya kepada mereka yang sepatutnya, tapi kita ada tujuan. Adapun al-jawad ni, Tuhan buat satu perkara kepada mereka yang sepatutnya dengan tidak ada sebarang tujuan. Ni makna al-jawad. Sini timur dengan dermawan. Lagi pula penolong hamba yang ia pilih untuk memahami ajaran agama. Dia ginilah, saya baca terjemahan Indonesia ni, tapi saya ni orang Malaysia, bukan Indonesia. Jadi kita pun ambil pula lah hak terjemahan hak Malaysia lah. Kita ambil dulu hak terjemahan hak Indonesia ni. Ambil di Indonesia dulu. Dia terjemahnya al-mu'ini 'ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ibad. Dia terjemahnya lagi pula Allah ni penolong. Penolong siapa ni? Hamba ni, akan hamba yang ia Allah pilih untuk memahami ajaran agama. Kalau hak Arab ni al-mu'ini, Allah yang menolong, ala tafaqquhi fid din, atas memahami pada agama. Menolong man ikhtarahu, maf'ulun bih bagi al-mu'in, bagi mereka, akan mereka yang memilih oleh Allah Ta'ala minal ibad, daripada hamba. Itu kalau ikut hak Arab ni mudah mana Indonesia. Indonesia. Jadi Allah ni, Allah yang menolong akan hamba yang Allah pilih. Pilih ni untuk memahami ajaran agama, untuk at-tafaqquh fid din, untuk tafaqquh fid din, untuk faham agama. At-tafaqquh ni kita biasa dengar tau, kelas tafaqquh ada, biasa dah kelas tafaqquh fid din ke sekolah kita. Tafaqquh fid din tu, tafaqquh ni mana apa? Memahami. Al-fiqhu tu nah, kita ngaji pekoh tu, pekoh asal makna lughah al-fahmu, faham. Lughahnya al-fahmu lima daqqa, bagi perkara yang halus-halus. Itu asal lughah, faham. Tapi kalau sebut kata al-fiqhu, hak tu kena kepada hukum syarak, hak amalan zahir. Al-fiqhu, pekoh semayang puasa. Kalau kita sebut kata pekoh sekarang ni. Tapi asal bahasa al-fiqhu mana al-fahmu lima daqqa, faham cara detail, faham cara halus, tu al-fiqhu asalnya. Sebab tu di awal Islam pekoh ni tidak bernama al-fiqhu. Lepas tu di awal Islam tauhid pun dia panggil al-fiqhu. Al-fiqhul akbar, kitab bagi Imam Abu Hanifah. Al-fiqhul akbar kena kepada tauhid. Tapi sekarang ni sebut kata al-fiqhu, tak pergi pada tauhid dah lah. Sebab al-fiqhu ni pemahaman. Sama ada pemahaman bab pegangan ke, al-fiqhu juga. Pemahaman dalam bab ibadat pun al-fiqhu juga. Pemahaman dalam bab hati pun al-fiqhu juga. Asal dari segi bahasa. Tapi sekarang ni sebut kata al-fiqhu, pergi kepada ilmu berkaitan dengan hukum hakam, hak amalan zahir kita, semayang puasa. Al-fiqhu tafaqquh tu lah. Tafaqquh ni untuk memahami agama. Allah Ta'ala yang menolong kepada mereka yang Allah dah pilih atas memahami pada bab agama. Jadi kita jadi boleh belajar, kemudian kita faham apa yang kita belajar, itu semua datang daripada al-mu'in. Siapa yang menolong? Allah yang menolong. Tapi Allah menolong siapa ni? Allah menolong bagi mereka yang Allah Ta'ala pilih.
Allah yang menolong atas memahami agama, menolong akan mereka yang Allah Ta'ala pilih. Sebagaimana dalam hadis Nabi, kita mungkin biasa dengar, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan, sesiapa yang telah kehendaki akan kebaikan, nescaya Allah Taala akan bagi pemahaman dalam ilmu agama, bagi faham dalam ilmu agama. Siapa ni? Mereka yang Allah kehendak kebaikan kepada dia. Kalau orang yang Allah Ta'ala tidak kehendak kebaikan pada dia, Allah Ta'ala tidak akan buka jalan untuk memahami agama. Tak terbuka pun. Sebab itulah kita ingat baik, macam sebut garis tadi lah. Kadang-kadang orang yang tidak disangka-sangka, tiba-tiba terbuka hati dia nak memahami agama. Orang yang duduk masjid surah semua, tidak heran apa bab pemahaman agama. Tadi kan belajar, dia belajar. Sebab apa? Kadang-kadang cakap tu, orang kenal-kenal kata cakap pun membu je dulu, tapi terbuka hati. Ini semua pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang tolong. Allah yang tolong untuk memahami agama bagi mereka yang Allah Ta'ala pilih. Mereka yang Allah Ta'ala pilih, bukan hak kita pilih. Kita memanglah kalau boleh nak mana-mana keluarga kita ke anak-beranak kita jadi nak belajar agama belaka, tak cakap nak royak, tak cakap nak royak, tak cakap nak ajar, tebal-tebal gias sekali. Lepas tu jadilah aku tak faham sepatah habuk pun. Mu dengar guana lah makan ni, mu faham ke? Tak boleh sutih habuk. Biasa dia tidak boleh sutih habuk pun. Oh dulu go sabarlah. Lepas tu boleh pun. Yang itu siapa sutih habuk tak boleh yo. Tak mana sabar juga doh. Siapa sutih habuk pun tak boleh. Bapa tak boleh sutih habuk. Gi dah kadang terpaksa nak tambuk, bunyi puasa macam payah sikit. Alah baik aku duk mikir menung leni pula. Payah dia pun ambil telefon dia main sekarang. Sekarang. Tu main ke apa tu? Dia gesek tu. Kenal tak? Barang ke apa? Ha? Tak faham. Tak apa. Dia pun ambil barang dia. Buat gapo ah? Dia tu dia tulis apa tak ngajar. Pada hari bukan catat pun. Dia cari benda lain dalam tu. Betul? Nak boleh syuting kan, nak syuting habuk pun tak boleh lagi tu. Tapi kalau Tuhan kehendak kebaikan, dia sabar. Mula-mula bahasa dia lah. Ni tak kira ngaji dengan tu tua lagi. Ngaji tu tua. Masa saya ngaji dulu, telinga kena duduk gini. Faham tak? Ni. Gerak telinga ni apa? Tak apa jelas. Nak belajar je, berebut mak. Apa? Nak duduk dekat lutut. Duduk dekat lutut barulah lega. Tak payah duduk gini ya. Kalau salah lambat sikit duduk belakang gini ya. Nah, speaker tak ada. Cakap pula jelas tak jelas, tapi dah nak. Kita learning kuat jelas speaker luar pun dengar. Yelah, tapi kadang-kadang cara tu cakap ngajar macam mana. Lepas tu ilmu tu pula ilmu bab apa. Mari tengah pula. Mari tengah sedia lah. Mari ni macam contohnya kita ni baca berkitab. Bila berkitab ni dia ada sambungan. Tapi kalau kita sapa tu hak tengah, kita hak awal tak ada, tak jumpalah. Itu pun nasib baik. Sebab apa? Nak sambung tu gustang balik hak minggu lepas. Lama pula gustang balik hak minggu lepas. Siapa ada orang mari lewat. Apa mari lewat? Tak apa, mari lewat. Sebab apa? Hak tu hak minggu lepas mula-mula. Lewat pun tak apa.
Ada orang pula berapa duk ulang gitu, tak suruh ulang-ulang lah. Hak minggu lepas biar dia dengar rakaman sendiri ya, marah pula ulang. Jadi semua tu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sama je siapa-siapa pun. Dalam belajar tu kadang-kadang sikit-sikit je nak jatuh, sikit-sikit je nak gelicir. Alhamdulillah selamat. Samalah siapa-siapa pun. Orang hok baru belajar ke, orang hok siapa pandai dah ke, cuba tanya pengalaman dia. Pengalaman dia licin semua. Dah. Tengah jalan tu macam-macam godaan. Maknanya dekat-dekat nak kita kelai, dekat-dekat nak kita kelai. Dah ada orang nak tahu ilmu cepat pandai. Dia nak lambat main duk tahu-tahu ni. Ada macam-macam kaedah nak tahu. Orang belajar tu sendiri. Selamat semuanya adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesiapa yang Allah Taala kehendaki kebaikan, Allah Taala akan bagi pemahaman pada agama. Agama ni apa pula? Agama ni perkara hukum hakam yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala atas lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama tu. Tarikh agama comel dalam kitab Faridatul Faraid itu. Agama ni dipanggil perhimpunan hukum yang datang daripada Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hamba-Nya yang mukallaf, untuk kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Tu agama. Perhimpunan hukum hakam yang datang daripada Allah, yang disampaikan melalui Rasul kepada hamba yang mukallaf untuk kebahagiaan, keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Itu agama. Yang merangkumi agamanya Islam, iman dan ihsan. Diletak nama agama kepada Islam sebab Islam adalah salah satu daripada 3 komponen agama: Islam, iman dan ihsan. Di antara kaedah bubuh nama, kita ambil satu juzuk daripada bahagian tu, kita letak nama. Letak nama agama kepada Islam. Walaha bahagian agama bukan hanya Islam. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Tapi kenapa agama letak nama Islam? Sebab Islam itu ada sebahagian daripada bahagian agama. Contoh kita kata bab fiqh. Kita bubuh nama bacaan kita, bacaan tasyahud, bacaan tahiyat. Sebab apa bacaan bernama tasyahud? Sebab dalam bacaan yang panjang tu ada asyhadu. Kenapa bacaan tu kita bernama bacaan tahiyat? Sebab di awal tu ada at-tahiyat. Itu hanya satu perkataan daripada bacaan yang panjang, tapi kaedah bubuh nama. Bacaan tu panjang kan? Tahiyat gitulah. Bacaan panjang, tapi di antara lafaz dalam bacaan panjang tu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. At-tahiyat. Bubuh nama bacaan tahiyat. Itu kaedah bubuh nama. Jadi komponen dalam agama kita di antaranya adalah Islam. Tapi agama kita bukan Islam sahaja, Islam, iman dan ihsan. Jadi orang yang Tuhan kehendak kebaikan, Allah Taala akan beri faham agama. Beri faham apa ni? Faham Islam, faham iman, faham ihsan. Ini orang yang Tuhan kehendak kebaikan. Ini Tuhan tolong yang menolong atas faham agama kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Faham agama tu apa? Faham agama. Orang kan duk cakap kita kena faham agama, kita kena fikir agama, kita kena ambil berat dalam bab agama, kita kena bagi penekanan dalam bab agama. Apa agama? Islam, iman, ihsan. Pecahannya tauhid, fiqh, tasawuf. Itu agama. Apa dinamakan orang ni? Orang yang fikir agama, faham agama, titik berat dalam bab agama, nak hidup atas jalan agama, kena ada Islam, iman, ihsan, tauhid, fiqh, tasawuf. Nak faham tauhid, fiqh, tasawuf ni pula pilihan Allah Subhanahu wa taala.
Nak agama, kadang-kadang ambil satu daripada 3 ilmu tadi. Nak agama, 3-3 pun tak ada. 3-3 pun tak ada. Ilmu bab tauhid, fiqh, tasawuf, tak ada ilmu berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan. Agama mana? Agama di bibir mulut. Agama cuma pada nama sahaja. Agama tinggal pada nama sahaja di akhir zaman. Nak agama, faham agama, Islam, iman dan ihsan. Tapi semua ni adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ilmu tu sendiri, sebagaimana Nabi sabda, yulhamu su'ada wa yuhramul ashqiya. Allah Ta'ala akan kurniakan ilmu kepada mereka yang ditakdirkan pada azal. Pada sedia kala ni orang yang sa'id, orang yang bahagia, yakni ahli syurga, dan dihalang ilmu daripada mereka yang Tuhan takdir pada azal, syaqiyun, celaka, yakni ahli neraka. Sa'idun susunan Allah, syaqiyun celaka susunan Allah, baik jahat semuanya susunan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang Tuhan susun pada azal, ia ni adalah orang yang sa'id, bahagia, ahli syurga. Allah Ta'ala akan susun jalanan dianya nak faham dalam bab agama. Tapi kalau Allah susun pada azal, orang ni orang yang celaka, Allah Ta'ala akan halang dia daripada memahami agama. Tak terbuka pun di hati dia nak memahami agama. Terkadang duduk atas majlis surah dah pun dia boleh tembak lagi. Garik mari, orang ngajar kuliah garik, tembak, isyak mari pula. Apa tak ada seumpama tu? Subuh boleh mari berjemaah, payah berjemaah subuh ni. Kuliah subuh dia lari balik. Hari Jumaat, hari Sabtu, bukan hari kerja. Setengah tempat hari kerja tak ada kuliah subuh. Hari Jumaat Sabtu je ada kuliah subuhnya. Orang tak kerja, berjemaah subuh dia boleh mari, kuliah subuh dia boleh lari. Ada situ dah. Hakikinya itu semuanya susunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak boleh cakap gitu pula. Apa mu ni orang ngajar mu lari balik, takdir Tuhan. Jangan, itu benda yang tak baik, haram, sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakiki dia gitulah. Sebab tu kalau kita nasihat orang tak mau hera, nasihat lagi tak apalah, itu kebajikan kitanya. Lepas tu dah hera tu, kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala buka hati dia. Payah bab belajar ni. Yelah. Kadang-kadang hak mari belajar tu hak jauh-jauh, hak dekat tak belajar. Dekat tu setara mana dekat? Dekat sungguh. Anak tu guru sendiri pun kadang-kadang tak belajar. Tu dekat sungguh tu. Tak belajar. Kalau orang luar tak belajar, kita hambak balik. Kalau pondok kan tak belajar, hambak lah. Tapi anak tu pun hambak kan, rumah di situ. Lagi dia hambak kita. Dah rumah di situ nak hambak kan, tak ikat. Lepas tu bila ayah tak ada, Allah nyesalnya. Saya dulu masa arwah ada, Allah saya tak mengaji, baru tu ayah nyesal. Tak terbuka hati. Tak terbuka hati. Duk bil ada mana tu? Dah pondok lah. Tak ada ni. Mana anak tu gusuk umpama tu? Tak mengaji. Kediam orang nyesal. Mana tu semuanya susunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Ta'ala Tuhan yang menolong atas memahami agama, menolong akan sesiapa daripada hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita minta dengan Tuhannya, ya muqallibal qulub salbin qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, tetapkan hati aku ni atas ketaatan kepada Engkau dan atas agama Engkau. Ialah hati kita ni sekali gitu, sekali gini, ini hati kita kan. Bolak-balik. Itu dia panggil qalbun litaqallubiha lah. Kenapa? Kerana dia berbolak-balik tu panggil hati tu. Siapa yang membolak-balikkan? Allah Subhanahu wa taala. Kita minta Tuhan tetap. Ni hak doa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa Nabi biasa baca ketika sembahyang malam, Nabi baca tu sampai ke bunyi dalam dada.
Ambil baca sungguh doa lalu ya muqallibal qulub ni. Kita biasa doa ni kita baca sebelum daripada salam. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dengan kesaksian yang memasukkan kita ke dalam syurga yang kekal. Wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna darul khulud. Ni kata saya sebut tadi kan. Di antara permulaan kerana kitab mesti kena ada bismillah, alhamdulillah, syahadah, kemudian selawat dan salam. Kitab kita ada. Ni ada dengan syahadah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku nak saksi tiada Tuhan melainkan Allah. Dengan kesaksian yang memasukkan kita ke dalam syurga yang kekal. Syahadah inilah yang memasukkan kita ke dalam syurga yang kekal. Jadi syahadah ni yang memasukkan kita. Ini termasuk dipanggil isnad majazi. Hakikinya Allah Ta'ala lah yang memasukkan kita ke dalam syurga, bukan syahadah yang memasukkan kita ke dalam syurga. Sini dia kata syahadatan tudkhiluna darul khulud. Dengan syahadah, dengan kesaksian yang memasukkan kita, syahadah inilah yang memasukkan kita ke dalam syurga yang kekal. Syahadah memasukkan kita ke dalam syurga Allah Ta'ala. Ni kata syahadah, ni termasuk dalam isnad majazi, sandaran sementara kepada syahadah. Hakikinya Allah yang memasukkan ke syurga dan sebaliknya Allah lah yang memasukkan ke neraka. Tapi sini letak kepada syahadah lah yang memasukkan kita ke dalam syurga. Sandar kepada amal ibadat. Jadi syahadah ni lah yang memasukkan kita ke dalam syurga. Syahadah mana? Syahadah yang ada akidah lah. Sebab kita balik kepada agama, asas Islamnya adalah dua kalimah syahadah. Daripada dua kalimah syahadah ni lah pergi kepada kepercayaan beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Sebab perkiraan di akhirat adalah perkiraan iman, perkiraan akidah. Walaupun atas dunia dia tidak pernah syahadah sekalipun. Contohlah kita kata orang kafir asal, dia tak berani nak asyhadu. Dia tak berani nak asyhadu. Contohnya sebab umur tak cukup. Nak asyhadu, nak masuk Islam, kena cukup umur, panggil apa? Umur dewasa ke apa? 18 tahun. Dah, tu umur dewasa. Lagi dia ikut umur 18 tahun, tak boleh lah. Tak boleh masuklah Islam. Maka dia pun tak asyhadu lah. Tapi dia yakin, percaya kepada agama kita. Dia belajar cara senyap-senyap. Dia cukup ke 6 rukun iman, maka dia orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia mati belum sempat dia menzahirkan Islam, belum cukup umur 18, dia mati, zahirnya dia bukan orang Islam. Bukan orang Islam lah. Tanang pun bukan orang Islam lah. Pesen dia lah. Tapi di sisi Allah Ta'ala, dia adalah hamba yang beriman dengan Allah, syurgalah dianya. Jadi syahadah yang masukkan ke syurga ni, syahadah yang disertakan dengan keimanan. Bukan syahadah semata-mata. Kalau syahadah semata-mata, orang munafik ada syahadah. Orang munafik ada syahadah. Orang munafik sembahyang, memang dia ada syahadah. Tapi masuk syurga? Tidak. Ini syahadah yang disertakan dengan akidah. Lepas tu hak tadi tu, hak mati belum sempat asyhadu secara terang-terang, pergi jabat agama pun keluar surat akuan, bagi kad sebagai orang Islam dah dianya, tak cukup umur 18 tahun, dia tak pergilah. Kalau mati, itu di sisi Allah Ta'ala, kita dah tahu.
Cuma yang tahu ni hak tok mati. Hak tok mati jadi tahu ni. Bila dia umur cukup 18, dia pun menzahirkan Islam dia pun cerita. Saya yakin pada agama ni lama dah. Saya belajar hak agama Islam ni lama dah. Hak apa yang disebut hak dalam ilmu agama ni saya yakin belaka dah. Lama dah dia kata. Maknanya kita tahulah. Dia walaupun Islam tu kemudian, tapi dia beriman tu lebih dahulu lagi, lama dah dia beriman. Mana fardu takdir kalau dia mati sebelum tu, sebelum asyhadu cara terang-terang. Tapi ni tak mati ni. Kalau mati dah tahulah. Ni kira tak mati dia cerita. Mana dia kepercayaan dia tu. Jadi syahadah di sini hak zahir. Syahadah mana ni? Syahadah yang disertakan dengan kepercayaan. Sebab kita ghalibnya mari daripada zahir, lepas tu pergi kepada pegangan. Tu ghalib kitanya. Hak tadi dia mari keyakinan terlebih dahulu, barulah kemudian dia asyhadu. Sebab dia awalnya tak cukup umur. Tak cukup umur mengikut undang-undang lah. Dalam agama kita, bila awak balik, tak kira awak umur 12 ke, 13 ke, 14 ke, awak balik, awak nak masuk Islam, jadi dah Islam dia. Itu dalam agama kita. Bukan kita kalau ada orang nak masuk Islam. Tak. Orang nak masuk Islam. Awak tunggu dululah umur 18. Batal Islam orang tu. Macam mana? Lepas tu macam mana ni salah ni? Anda sembunyi ke macam mana ke? Nak tangguh tak boleh. Ya. Sampai peringkat nak masuk Islam, nak asyhadu, nanti aku nak pergi mandi dulu. Batal Islam dia. Sebab apa? Dia redha kawan tu dah kata kufur. Ini masuk Islam, ajar je lah. Saya nak pergi mandi dulu. Apa kena-kena nak pergi mandinya? Lepas tu masalah undang-undang tu mungkin dia kena sembunyilah. Umur 18 baru dia boleh menzahirkan. Lepas tu kalau dia mati, ada orang yang menjadi saksi baru dia asyhadu. Dari segi hukum agama kita, seorang saksi sudah diterima penyaksian bahawa si mati ni asyhadu. Satu saksi sudah memada. Bab penyaksian dia sebagai orang Islam. Dalam bab kiaan lain tu, bab atau saka tu perlu pada dua saksi. Untuk terima penyaksian dia sudah asyhadu sebelum meninggal, seorang sudah memada dari segi hukum agama. Dari segi pengundangan ni wallahu a'lam lah macam mana cara nak buat. Dari segi hukum agama. Jadi syahadah mana yang masukkan ke dalam syurga? Syahadah yang disertakan dengan keimanan, yang disertakan dengan keyakinan. Jadi saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dengan kesaksian yang memasukkan kita ke dalam syurga yang kekal. Dan bersaksi pula sungguh baginda Muhammad adalah hamba pesuruhnya yang menepati tingkatan terpuji. Kita berhenti situ dah. Ni hak minggu pertama ni. Kita pakai dulu kata saning tu 40 minit. Pakai dululah. Dia nak kemar molek. Kita dah tahu gitu. Ada. Masa siapa dah tahu je. Ke mana? Ni hak pertama ni tak boleh buat gitulah. Ikut dululah. Jadi tanda moleklah berhenti tu dalam terjemahan. Dan bersaksi pula sungguh baginda Muhammad adalah hamba pesuruhnya yang menepati tingkatan terpuji. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmud. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.